Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Sebelum saya meneruskan taklimat saya pada hari ini, izinkan saya untuk perkenalkan diri saya. Saya Encik Muhammad Abdul Malik bin Mat Shah, Koordinator Jabatan Undang-Undang yang juga merupakan penasihat undang-undang UiTM Cawangan Melaka. Pada hari ini ingin saya ucapkan sekalung tahniah dan syabas diucapkan kepada semua para pelajar baharu yang mendaftar pada hari ini. Sekalung tahniah kerana telah berjaya melanjutkan pengajian anda di bumi hang tua ini di UiTM Cawangan Melaka pada hari ini. Terima kasih. Okey, para pelajar yang dihormati sekalian, tajuk taklimat kita pada hari ini adalah Taklimat Akta 174 yang akan disampaikan oleh saya. Okey, kalian boleh lihat di situ nama saya, jawatan saya dan juga nombor telefon pejabat dan juga nombor handphone saya. Jika terdapat sebarang persoalan ataupun kalian ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan taklimat saya pada hari ini. Okey, baiklah. Okey, teruskan agenda kita pada hari ini. Sebelum saya meneruskan lagi lebih jauh, adalah lebih elok untuk kita perhalusi isi kandungan bagi sesi taklimat kita pada hari ini. Kita mulakan dengan pengenalan iaitu definisi apa itu undang-undang dan apakah tujuan dan fungsi undang-undang itu dikuatkuasakan dan juga proses sistem perundangan di Malaysia. Seterusnya kita akan belajar dan kita akan pelajari apa itu Akta 174, definisi Akta 174, aplikasi dan penguatkuasaan Akta 174 dan juga apakah jenis-jenis kesalahan di bawah Akta 174. So di sini kita dapat lihat bahawa kesalahan di bawah Akta 174 adalah yang pertama, kesalahan berbentuk jenayah iaitu di bawah Seksyen 10 hingga 14 Akta 174 dan juga kesalahan tata tertib. Jadi apakah dimaksudkan dengan kesalahan berbentuk jenayah dan apakah itu kesalahan tata tertib? Jom kita lihat selepas ini. Apakah itu undang-undang? Definisi undang-undang. Undang-undang terdapat pelbagai takrifan ataupun definisi berkaitan dengan apa itu undang-undang. Antaranya adalah ia merupakan satu sistem peraturan atau set peraturan yang digubal oleh badan perundangan yang mempunyai otoriti dan perlu diikuti dan dipatuhi oleh ahli-ahli masyarakat dalam sesuatu negara. Jika tidak, jika terdapat sebarang pelanggaran atau kemungkiran atau cuba melanggar undang-undang tersebut, maka tindakan hukuman akan dikenakan menerusi sistem perundangan yang telah dibicarakan. Seterusnya, ada pelbagai undang-undang sama ada yang digubal di Parlimen iaitu di peringkat persekutuan ataupun tanpa Parlimen sama ada di peringkat kerajaan negeri, bertulis, contohnya perlembagaan sama juga dengan Akta 74 ataupun tidak bertulis, contohnya adat, undang-undang Inggeris ataupun penghakiman terdahulu atau kita panggil sebagai judicial precedent. Seterusnya, apakah tujuan atau peranan undang-undang dikuatkuasakan dan dilaksanakan ataupun digubal? Terdapat pelbagai fungsi dan juga peranan undang-undang di Malaysia. Antaranya adalah, kita lihat yang pertama, kata kunci yang pertama adalah melindungi, iaitu memberi atau mengiktiraf atau melindungi hak individu, khususnya buat si mangsa bagi mendapatkan pembelaan yang adil di sisi lunas-lunas perundangan. Seterusnya, di bawah kata kunci pengajaran, iaitu memberikan pengajaran kepada yang bersalah supaya tidak mengulangi lagi kesalahan pada masa akan datang. Yang ketiga adalah di bawah kata kunci keamanan dan ketenteraman masyarakat. Ini bagi menunjukkan suasana yang harmoni tanpa sebarang masalah atau tanpa sebarang gangguan dalam kalangan masyarakat. Dan yang terakhir, kita boleh lihat di sini adalah bagi menyelesaikan pertelingkahan ataupun sebarang krisis atau sebarang konflik yang jika timbul serta menegakkan keadilan khususnya buat pihak mangsa untuk mendapatkan keadilan yang sewajarnya di mahkamah. Seterusnya, pihak yang menjalankan tugas undang-undang atau menjatuhkan hukuman perlu mematuhi ini yang paling utama, iaitu prinsip keadilan asasi ataupun kita panggil sebagai keadilan sejagat. Okey, rule of natural justice. Okey, apa itu prinsip keadilan asasi atau prinsip keadilan sejagat? Okey, itu yang bermaksud bahawa sekiranya kaedah keadilan asasi tidak dipatuhi, maksudnya prosedur ataupun mekanisme ataupun kaedah ataupun metod keadilan tidak dipatuhi, bermaksud sebarang keputusan atau hukuman yang dibuat oleh hakim ataupun badan yang mempunyai authority boleh dicabar, meaning that can be argued before the court, can be challenged before the court. Oleh yang demikian, jika sesuatu hukuman yang dijatuhkan tidak mematuhi
ataupun tidak melanggari prinsip keadilan sejagat atau prinsip keadilan asasi sementara tadi kita sebut, hukuman tersebut boleh diisytiharkan sebagai tidak sah dan terbatal ataupun kita panggil sebagai null and void. Itu sebabnya sebelum kita hendak memberikan hukuman atau menjatuhkan hukum, perkara yang pertama kita kita nak berpaksikan kepada keadilan sejagat tanpa mengenepikan hak-hak yang terdapat dalam sisi perundangan. Seterusnya, apa itu komponen kaedah keadilan asasi? Apakah dua komponen utama yang terdapat dalam kaedah keadilan asasi ataupun the principle of natural justice, iaitu keadilan sejagat? Yang pertama, hak untuk didengari, audi alteram partem, right to be heard. Right to be heard. So di bawah hak untuk didengari, iaitu di semasa tempoh pembicaraan di dalam mahkamah, kita dapat lihat di sini terdapat notis, iaitu notis diberikan masa yang cukup kepada pertuduhan dan juga notis diberikan kepada pertuduhan dan juga notis mengenai tempoh masa hendaklah mencukupi diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat, sama ada yang menuntut atau yang dituntut. Okay, seterusnya pembicaraan. Pembicaraan terdapat 4 komponen. Yang pertama, pembicaraan melibatkan pengemukakan maklumat atau sebarang afidavit ataupun sebarang informasi yang berkaitan untuk diketengahkan, untuk didengari di dalam sepanjang tempoh proceeding ataupun sepanjang tempoh perbicaraan di mahkamah. Seterusnya, pembicaraan di bawah ini melibatkan penerimaan segala keterangan dan bahan bukti yang berkaitan, yang relevan untuk membuktikan ketidakbersalahan. So everybody is innocent until proven to be guilty. Seterusnya di bawah pembicaraan adalah hak untuk menyangkal, hak right to argue. Hak untuk menyangkal segala bahan bukti yang akibat segala pertuduhan yang dikemukakan terhadapnya. Ada hak. Ini di bawah artikel 5. Di bawah perlembagaan persekutuan artikel 5 of the Federal Constitution. Yang terakhir adalah mendengar keterangan dari kedua belah pihak tanpa sebarang diskriminasi. Maksud dia bagi pihak hakim atau pihak yang menyatakan hukum hendaklah mengambil jalan tengah dengan mengambil kira keterangan daripada kedua belah pihak yang terlibat sepanjang sesi perbicaraan berlangsung. Seterusnya, komponen yang kedua adalah berkaitan dengan kaedah menentang bias. Maksud dia, kita lihat di sini, nemo judex in causa sua, bermaksud tiada sebarang diskriminasi atau pilih kasih dari pihak mahkamah sepanjang tempoh perbicaraan. Apa maksudnya di sini? Kaedah menentang bias ataupun menentang sebarang diskriminasi atau pilih kasih atau ketidakadilan melibatkan 3 subkomponen. Yang pertama, bias dari segi kewangan, maksud dia tidak boleh diskriminasi antara orang kaya atau orang susah, si miskin dan si kaya. Seterusnya, bias diri. Dan yang ketiga adalah bias policy ataupun sistem perundangan yang sedia ada. Itu di bawah komponen kaedah keadilan asasi. Seterusnya, Akta Institusi Pelajaran Tertib 1976, kita dapat lihat di sini berkaitan dengan Akta 174. Bermaksud Akta 174 ini adalah undang-undang yang digubal oleh Badan Perundangan Malaysia, iaitu di bawah Parlimen di peringkat persekutuan. Dan Akta 174 ini terpakai kepada semua pelajar UiTM, iaitu termasuklah UiTM Canggu Melaka, iaitu terhadap anda semua, Politeknik, IPG, Kolej Matrikulasi dan juga Kolej Community. Maksud dia, jika berlakunya tata tertib, sebarang kesalahan, anda boleh didakwa dan boleh dibicarakan di bawah Akta 174, iaitu di bawah naungan Parlimen, iaitu digubal oleh pihak Parlimen. Seterusnya, jenis-jenis kesalahan. Terdapat 2 jenis kesalahan di bawah Akta 174 yang anda perlu tahu dan cuba elakkan daripada terlibat atau terjebak daripada melakukan kesalahan tersebut. Yang pertama, kesalahan di bawah Seksyen 10 hingga Seksyen 14. Yang kedua adalah kesalahan tata tertib. Apa yang dimaksudkan dengan kesalahan di bawah Seksyen 10 sehingga Seksyen 14 dan apa itu kesalahan tata tertib? Jom kita lihat. Yang pertama, kesalahan tata tertib di sini ada 3 jenis. Kita lihat di sini, kesalahan tata tertib melibatkan tata tertib tertib asrama dan juga tata tertib lalu lintas. Di bawah Seksyen 10, kita dapat lihat di sini ada 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16. Berkaitan dengan, kebanyakan berkaitan dengan, kita lihat di sini, Persatuan Pertubuhan Parti Politik. Kita dapat lihat di sini bahawa tiada sesiapa jua semasa menjadi seorang pelajar
selagi mana anda bergelar mahasiswa, selagi mana anda masih meneruskan pengajian. Contohnya di UiTM Canggah Melaka, tidak dibenarkan boleh menjadi ahli atau boleh dengan apa-apa cara bersekutu dengan mana-mana persatuan parti politik, persatuan kerja atau mana-mana jua pertubuhan. Anda dilarang sama sekali. Tiada sesiapa jua semasa menjadi seorang pelajar sesuatu institusi boleh menyatakan atau berbuat sesuatu yang boleh ditafsirkan sebagai menyatakan sokongan, simpati atau bangkangan terhadap mana-mana parti politik. Maksud dia anda hendaklah bersifat tidak memihak, tidak memihak mana-mana parti politik. Kenapa? Anda kena tahu tanggungjawab anda adalah seorang pelajar. Datang ke universiti adalah untuk belajar, bukan untuk giat ambil politik. Sepanjang tempoh anda bergelar mahasiswa di UiTM, khususnya UiTM Cawangan, Canggah Melaka. Seterusnya, pelajar atau pertubuhan badan atau kumpulan pelajar dilarang sama sekali untuk memungut wang. Contohnya untuk memungut kutipan derma ataupun meminta sumbangan, okey, bagi mana-mana pertubuhan atau badan atau kumpulan pelajar. Kita dapat lihat dilarang untuk memungut wang. Kita dapat lihat di sini tak ada seseorang pelajar, tak ada institusi atau tak ada sesuatu pertubuhan, badan atau kumpulan pelajar organisasi boleh di dalam atau di luar kampus. Maksud dia larangan ini terpakai sama ada berada di luar atau dalam kampus, atau di dalam atau di luar Malaysia. Sama dalam negara atau luar negara, tidak dibenarkan sama sekali untuk memungut atau cuba memungut atau menganjurkan apa-apa pemungutan atau membuat apa-apa rayuan secara lisan atau secara bertulis atau selainnya, atau cuba buat sesuatu rayuan itu untuk memungut apa-apa wang atau harta lain daripada sesiapa jua. Tidak dibenarkan sama sekali. Itu bawah section 10 sehingga section 16. Seterusnya, kita dapat lihat di sini kesalahan berbentuk jenayah section 10 dan juga kesalahan berbentuk jenayah section 11. Seterusnya, sebawah section 14(1), jika seseorang pelajar dan institusi dipertuduh atau kesalahan, terdapat dua jenis hukuman, sama ada gantung pengajian ataupun buang daripada institusi. Seterusnya, kesalahan tata tertib dapat di sini. Tata tertib am ada 3. Yang pertama, tata tertib am kaedah 3 hingga 26A. Seterusnya, tata tertib asrama, anda menghuni di asrama, kaedah 27 hingga 34, dan juga tata tertib lalu lintas. Contohnya parking ataupun tidak ada tidak mempunyai pelekat kenderaan. Contohnya buat kaedah 35 dan 47. Kita akan lihat selepas ini. Seterusnya, tata tertib am, seorang pelajar tidak boleh 3(A) sama ada di dalam atau di luar kampus merosakkan atau mendatangkan mudarat kepada kepentingan, kesentosaan atau nama baik institusi, nama baik mana-mana pelajar, kaki tangan pegawai atau ke institusi, atau kepada ketenteraman atau keselamatan awam, atau kepada akhlak, kesopanan atau tata tertib. Ini bermaksud bahawa para pelajar hendaklah menjaga nama baik UiTM, nama baik institusi, dan tidak sama sekali dibenarkan untuk mencemarkan ataupun mendatangkan mudarat kepada nama baik ataupun imej di UiTM khususnya, ya. Jika didapati bersalah, anda boleh dikenakan tindakan tata tertib am. Seterusnya, 3B, melanggar mana-mana peruntukan atau mana-mana undang-undang bertulis sama ada dalam atau di luar kampus, iaitu Undang-Undang Malaysia, Undang-Undang Malaysia. Seterusnya, antara contoh-contoh kesalahan tata tertib am yang sebut tadi, tinggal serumah antara lelaki dan perempuan tanpa sebarang ikatan yang sah bersekedudukan. Contohnya anda ditangkap oleh jaib, tinggal bercampur tanpa sebarang ikatan perkahwinan yang sah. Tak kahwin tapi duduk sama. Itu mencemarkan nama baik UiTM. Okey, tempat anda menuntut ilmu. Anda boleh didakwa dan juga dikenakan tindakan berdasarkan pada undangan Akta 174. Seterusnya, berdudaan di tempat yang meletakkan syak, ni khalwat. Yang ketiga, menulis atau mengeluarkan kenyataan bertulis yang memburukkan nama UiTM, pegawai atau pekerja UiTM. Contohnya di Facebook, di social media, di Twitter, Instagram. Tak puas hati UiTM contohnya. Tak puas hati dengan pensyarah, tak puas hati dengan pemberi bantuan, tak puas hati dengan pengurusan. Awak tulis dekat dalam. Itu tidak dibenarkan sekali. Jika tertangkap, jika tidak didapati bersalah, boleh dikenakan tindakan. Bawah tata tertib am. Seterusnya, memalsukan dokumen. Contohnya, dokumen antaranya ialah sijil cuti sakit. Okey, sebenarnya awak tak ada reason yang sah. Tak jumpa doktor pun.
Tak dapat jumpa doktor unit kesihatan pun contohnya, atau hospital yang hospital kerajaan contohnya, tapi anda memasukkan dokumen, itu pun dianggap satu kesalahan yang serius. Kenapa memasukkan dokumen yang sah, awak palsukan contohnya. Okey, kaedah belajar tidak boleh, kaedah 3C mengendalikan atau mengganggu apa pengajaran. Contohnya anda buat bising atau menghalang atau memboikot ataupun mensabotaj. Sabotaj apa-apa pengajaran, PMP, pengajaran pembelajaran, ataupun yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan. Seterusnya 3D, menahan atau menghalang kaki tangan dalam menjalankan tugas yang sah. Contohnya anda menghalang polis bantuan daripada mendakwa awak, contohnya awak tidak pakai metrik dan awak hendak disaman tapi awak melarikan diri, ataupun awak bersikap biadab, dan juga menghalang daripada polis bantuan contohnya untuk mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap anda. Seterusnya 3E, menghalang atau menahan pelajar. Ini menghalang orang lain pula, contohnya menghadiri. Contohnya awak kunci di dalam sedangkan ambil exam, contohnya awak kunci di dalam bilik contohnya. Menghalang atau menahan pelajar lain menghadiri kelas dan yang lain-lain. Seterusnya larangan memboikot kelas, contohnya awak tak suka lecturer tu awak boikot, viral kan dalam Facebook, pun tak boleh juga sebenarnya, bawah kaedah 3F. Okey, terusnya 3G, kaedah 3G, menyebabkan kerosakan dan merosakkan hati institusi. Ini adalah contohnya vandalism, contoh gambar conteng sana conteng sini pun tak boleh, patahkan, pecahkan cermin ataupun kerusi harta universiti, itu kan harta awak, itu harta universiti. Seterusnya mengusik, mengganggu, mengalih harta institusi, kaedah 3H. Dan yang 3I kita lihat di sini, melanggar atau tidak mematuhi apa-apa arahan perpustakaan, contohnya awak buat bising atau mengotorkan library contohnya. Dah ditegur tapi awak melanggar ataupun bersikap biadab. Seterusnya kesalahan akademik. Ini paling utama awak kena tahu bagi seorang pelajar, awak nak menimba ilmu di Menara Gading. Jadi awak kena tahu apa tanggungjawab awak dan awak cuba elakkan sehabis baik daripada melakukan kesalahan akademik, kerana dia boleh menjejaskan prestasi dan juga keputusan anda kelak. Yang pertama, kaedah 4, kehadiran di kuliah. Awak kena tahu awak wajib menghadiri setiap kelas pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung di kita dapat lihat 14 minggu satu semester. So jangan punting tanpa sebarang ataupun gagal untuk hadir tanpa sebarang, tanpa alasan yang munasabah ataupun kebenaran yang bertulis. Kaedah 5, kehadiran kegiatan praktikal. Yang ni adalah untuk pelajar semester akhir, insya-Allah. Awak pun kena faham yang apabila anda telah ditugaskan atau telah menempatkan diri di agensi-agensi yang berkaitan atau syarikat-syarikat untuk latihan praktik, jangan punting. Jangan punting. Okay. Seterusnya kaedah 7, kehadiran untuk peperiksaan akhir. Yang ni wajib berdasarkan kepada yang tercatat dalam penyerta peperiksaan akhir, hasil exam tu. Yang kaedah 8, pelajar tidak boleh menyalin atau menulis mana-mana buku teks atau nota kuliah. Yang ni berkaitan dengan you photostate. The whole book. Satu buku tu penuh. Awak photostate ni tak boleh. Tak boleh. Pasal melibatkan intellectual property, melibatkan hak cipta, copyright. Itu tidak dibenarkan. Jika tertangkap, anda boleh didakwa dan boleh dibicarakan, dikenakan tindakan tata tertib di bawah kesalahan akademik. Okey, seterusnya kaedah 4, kehadiran di kuliah atau latihan amali adalah wajib. Sekiranya gagal hadir sebanyak 80%. Okey, gagal sebanyak 80% tanpa pembenaran bertulis, tanpa mendapat pembenaran bertulis daripada pihak fakulti atau pihak HCA, hukumannya adalah denda atau dihalang iaitu bar daripada memiliki peperiksaan akhir. So belajar macam nak mati, akhirnya tak dapat masuk exam. Kenapa? Awak punting. Okey, sebanyak 80% dan ke atas. Okey, gagal hadir. Awak punting lebih daripada 20%. Sepatutnya sekurang-kurangnya mesti 80%. Kehadiran awak kena cukup. Lagi bagus 100%. Tanggungjawab awak kot. Mak ayah awak hantar ke sini untuk belajar, untuk menghadiri kelas. Dan sebagai anak yang baik, anak yang turutang budi, bukan senang dapat peluang nak belajar. Sebaiknya 100%. 100% ataupun sekurang-kurangnya 80%. Kehadiran awak perlu direkodkan. Kalau tidak, kurang daripada 80%, anda akan dikenakan tindakan tata tertib. Pastikan kehadiran tu penuh kalau boleh. Sepatutnya macam tu. Kerana itu tanggungjawab awak sebagai seorang pelajar di universiti di Menara Gading. Khususnya di UiTM Cawangan, Melaka. Seterusnya,
Kaedah 7A. Larangan sewaktu memiliki peperiksaan akhir. Contohnya mengambil apa-apa buku, kertas, kerja, dokumen, gambar atau benda lain kecuali yang diberikan kuasa oleh pengawas ke dalam atau keluar dari bilik peperiksaan. Maksudnya awak tidak boleh membawa masuk atau membawa keluar sebarang dokumen ataupun buku melainkan mendapat kebenaran daripada pengawas atau ketua pengawas peperiksaan. Seterusnya, anda dilarang daripada membawa masuk nota ke dalam dewan peperiksaan. Jika kerana apa, anda boleh didakwa sebagai meniru ataupun cubaan untuk meniru. Ini satu kesalahan yang serius. Okey, kita nak elakkan. Yang keempat adalah pelajar dilarang daripada membawa telefon bimbit. Yang ni memang telah dikuatkuasakan. Memang anda dilarang sama sekali. Para pelajar dilarang sama sekali untuk membawa telefon bimbit. Kena tinggalkan di hostel. Tak boleh bawa masuk. Okey, dan peralatan elektronik kecuali kalkulator yang dibenarkan. Okey, kalkulator yang dibenarkan. Gadget tak boleh masuk. Kalkulator saja, tapi kalkulator yang dibenarkan. Okey, oleh pihak peperiksaan, oleh unit peperiksaan universiti. Seterusnya, kaedah 9 mengatur perhimpunan, pengusaha suara, aktiviti pelajar di luar kampus. Pelajar bertugas dalam pekerjaan dan sebagainya, tiada seseorang pelajar di dalam atau luar kampus boleh bertugas dalam apa-apa pekerjaan, perniagaan, perdagangan atau aktiviti lain. Okey, sama ada sepenuh atau separuh masa. Yang pada pendapat ketua eksekutif adalah tidak wajar. Anda tidak terlibat dalam mana-mana perniagaan atau dalam mana-mana pekerjaan yang tidak berkaitan, yang dianggap sebagai tidak relevan. Okey, yang tidak wajar sebagai seorang pelajar. Kerana awak kena tahu tanggungjawab awak adalah belajar. Bukan terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang tidak berkaitan. Okey, contohnya judi, minum arak, bahan racun, dadah adalah tidak berkaitan sama sekali. Jika didapati bersalah, tindakan boleh diambil. Tindakan tertib boleh diambil berdasarkan kepada bukti-bukti dan saksi-saksi yang berkaitan. Seterusnya, tertib di asrama. Kita beralih ke tertib di asrama. Okey, kalau awak menginap di asrama, pelajar tahun pertama biasanya dapat asrama. Jadi awak pun kena tahu apakah tata tertib dan undang-undang yang dikuatkuasakan sepanjang anda bergelar penghuni asrama di hostel UiTM. Pertama adalah memasuki atau berada dalam bilik pelajar menetap. Seterusnya, berada di dalam premis asrama selepas pukul 11 malam kecuali pelajar menetap di asrama. Yang ketiga, menghalang. Anda tidak boleh menghalang pegawai daripada masuk dan jalankan tugas. Contohnya kadang-kadang SRK, Staff Resident College akan buat spot check. Jika mendapat sebarang aduan, contohnya ada aduan mengatakan ada mercun ataupun jabatan yang terlarang, dadah contohnya. Jadi itu hak bagi pihak pegawai ataupun SRK, Staff Resident College untuk masuk dan juga membuat siasatan. Siasatan. Dan bagi penghuni asrama, anda tidak boleh halang atau menahan mereka daripada menjalankan tugas. Seterusnya, penghuni asrama juga adalah cermat. Cermat untuk menggunakan premis asrama dan larangan daripada membazir. Jangan membazir. Contohnya kalau kita nak keluar daripada hostel, tutup lampu. Jangan bazirkan air. Seterusnya, pelajar adalah berada di luar asrama, belajar di asrama selepas pada malam. Pelajar tidak boleh berada di luar asrama. Tak boleh selepas jam 11 malam. Tak boleh. Itu larangan. Dan pelajar tidak boleh berpindah bilik suka sama suka, tak boleh. Tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada pihak college. Kena dapat kebenaran, bukan suka-suka, tak. Kena maklumkan dan dapat kebenaran daripada pihak college atau pihak SRK. Seterusnya, tata tertib lalu lintas. Yang ini berkaitan dengan polis bantuan. Contohnya, kebenaran bertulis bagi pelajar yang menyimpan atau mempunyai kereta atau motor dalam kampus. Contohnya, awak bawa motor atau kereta. Awak perlu dapat kebenaran bertulis dari pihak polis bantuan. Maklumkan kepada mereka. Seterusnya, kaedah 36, daftar kereta atau motor pelajar. Awak kena pastikan yang awak untuk dapatkan pelekat kenderaan hendaklah mendaftar di portal polis bantuan. Kalau apa-apa boleh rujuk dengan polis bantuan untuk dapatkan maklumat lanjut. Seterusnya, kaedah 37, had laju. Ini bukan litar lumba. UiTM bukan litar lumba. Pastikan awak mematuhi had maksimum yang had minimum atau maksimum yang telah kelajuan yang telah ditetapkan oleh pihak UiTM. Kaedah 47, hukuman tata tertib terus oleh pihak berkuasa tata tertib, contohnya amaran atau denda tidak lebih daripada RM100. Itu dia punya bentuk denda, sama ada amaran atau denda.
Jika didapati bersalah. Okey. Jika didapati bersalah, kaedah 48 adalah bentuk-bentuk hukuman. Kita dapat kat sini ada 7 bentuk hukuman yang bakal menanti anda setelah didapati bersalah. Selepas melalui proses tata tertib. Kita dapat yang pertama, amaran. Okey, amaran. Yang kedua, denda tidak lebih daripada RM500. Ini melibatkan monetary compensation. You kena bayar lah. Terusnya dalam bentuk kewangan. Yang ketiga, pergantungan daripada mana-mana daripada atau ke semua kemudahan institusi selama tempoh yang ditetapnya, yang ditentukan. Contohnya awak kena buang asrama, buang college. Contohnya yang keempat, pergantungan daripada mengikuti kursus pengajian. Ini gantung semester kita panggil. Gantung semester sama ada 1 ke atau 2 semester. Bergantung kepada keputusan pihak lembaga tata tertib setelah pembicaraan. Okey, pergantungan daripada mengikuti kursus pengajian di institusi selama tempoh yang ditentukan. Seterusnya, dihalang daripada menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan institusi. Yang ni saya sebut sebagai bar. From taking the final exam. Awak dihalang. Bar daripada sit for the exam. Final exam. Seterusnya yang keenam, penyingkiran daripada mana-mana bahagian institusi selama tempoh yang ditentukan. Dan terakhir, kita berada di sini, pembuangan daripada institusi. Kita buang universiti. Ini adalah 7 jenis bentuk hukuman bawah kaedah 48 jika dapati bersalah. Seterusnya, saman terus. Okey, saman terus berada di sini. Ini contoh borang saman terus. Kalau nanti, kalau dapati bersalah, saman terus, ini contoh. Saman terus, borang saman terus. Okey, kaedah 26A atau 74, hukuman tertib terus. Itu saman terus. Seterusnya, kaedah 26E atau 74, hukuman tertib terus ataupun saman terus oleh pihak berkuasa tertib. Kita dapat di sini, pihak berkuasa tertib boleh pada budi bicaranya sebagai ganti mengambil tindakan tertib. Maksudnya saman terus. Okey, menekan hukuman tertib terus dengan sama ada amaran atau denda tidak melebihi RM50. Itu jumlah maksimum. Sekiranya kita didapati bersalah untuk disaman secara terus oleh pihak yang mempunyai kuasa atau authority. Nilaiannya adalah maksimum RM50. Sama ada bergantung kepada budi bicara, sama ada amaran atau denda tidak melebihi RM50. Kepada pelajar yang melakukan kesalahan tata tertib di bawah perenggan 3I, kaedah 6, 21, 22, 23 dan 25 dengan kehadiran atau pendapat pihak berkuasa tertib. Kita lihat apa itu saman terus. Bentuk-bentuk kesalahan saman terus. Yang ni kita dapat lihat, yang ni contoh-contoh saman kesalahan yang boleh disaman secara terus. Dapat kat sini. Yang pertama, 3I, melanggar atau tidak mematuhi apa-apa arahan atau kehendak pegawai perpustakaan. Jadi buat bising atau mengotorkan ataupun bersikap biadab. Okey, terhadap pegawai perpustakaan. Tidak mematuhi arahan yang telah ditetapkan. Dan terusnya kaedah 6, tidak mengikuti sasihan rupa diri yang telah ditetapkan. Contohnya rambut panjang, baju jarang, seluar ketat contohnya. Tak ada proper attire kita panggil. Dan terusnya tidak menjaga kebersihan dalam kampus. Ini pengotor. Okey, membuang sampah rata-rata contohnya. Terusnya membuat bising yang menggusarkan dan mengganggu orang penghuni yang lain. Contohnya tengah-tengah malam memekak. Lolong. Ni kan isteri bukan. Hobi dia kata. Tak boleh. Dan terusnya tidak boleh tinggal atau tidur di kampus tanpa kebenaran bertulis. Contohnya squatting. Ni squatting setinggan. Tak boleh. Yang last but not least iaitu kaedah 23 dan yang terakhir adalah kaedah 25, tidak memakai kad pelajar. Yang akan ingat, sepanjang berada dalam kampus, pemakaian kad pelajar hendaklah dipamerkan. Itu menunjukkan awak adalah pelajar UiTM. Bukan simpan dalam beg. Dan terusnya, borang saman. Kita lihat di sini, saya dah tunjukkan tadi yang contoh borang saman. Okey, masuk borang saman terus. Kalau awak dapati contohnya tadi, kalau awak melakukan kesalahan
Okey, kesalahan 3I, kaedah 6, kaedah 21, 22, 23 dan 25, anda akan dikenakan, awak akan dapat ni surat cinta ni. Surat cinta ni borang saman terus. Kaedah membayar denda bagi saman terus, kaedah 63, jika pihak berkuasa tertib mengenakan sesuatu hukuman denda ke atas pelajar itu, pihak berkuasa tertib hendaklah menyatakan tempoh denda itu dikenaki bayar. So, biasanya 14 hari. Awak kena bayar dalam tempoh 14 hari. Bermula daripada hari awak disaman. Dan pelajar itu hendaklah membayar denda itu dalam tempoh kepada ataupun kepada pihak bendahari. Okey, bendahari. Okey, kaedah 64, akibat tidak membayar denda saman terus. Jika pelajar tidak membayar saman denda itu dalam tempoh yang ditentukan di bawah kaedah nombor 3, ia hendaklah selepas sahaja daripada itu digantung. Itu consequences dia. Itu akibat daripada gagal untuk membayar denda. Okey, saman terus sedangkan tempoh telah diberi, iaitu digantung daripada menjadi pelajar institusi dan tidak boleh selepas itu berada atau masuki kampus. Dan pengantungan itu hendaklah berterusan sehingga denda itu dibayar. Bayangkan serius ya. So elakkan daripada disaman. Kalau tak, banyak consequences dia. Banyak dia punya akibat yang akan awak hadapi, awak terima kelak. Okay, seterusnya kaedah 6, pakaian. Yang ni tentang sasiah rupa diri ya, sasiah rupa diri. Kita dapat lihat di sini pakaian mengikut sasiah rupa diri yang telah ditetapkan setiap Isnin. Pakaian kita lihat di sini pakaian formal dan profesional. Okay, kalau dapat lihat lelaki tu pakai tie, long sleeve, pakai seluar slack dan juga kasut bertutup. Kalau yang wanita, siswi kita lihat dengan pakai metrik di situ, lelaki juga pakai metrik dengan berbaju kurung dan kalau kasut pun yang bertutup. Okey, kita lihat di sini pakaian sasiah, nampak macam ini, tapi kena faham jenis kasut. Kasut mesti bertutup siswa dan siswi. Itu saya kata dia sifat profesional, kena sifat formal hari Isnin. Ini menunjukkan awak adalah seorang profesional, seorang pelajar universiti yang menuntut di Menara Gading. Awak kena tunjukkan personality yang bagus sebagai seorang pelajar universiti yang terhormat dan dihormati. Tengok kasut-kasut dia, semua yang bertutup, sama lelaki dan perempuan. Pakaian siswa, dia pada di sini, selain daripada hari Isnin, dia lebih smart and casual. Dapat lihat di situ contoh-contoh pemakaian dia. Pakaian siswa. Pakaian siswi juga selain daripada hari Isnin, dapat lihat di situ. Sopan. Kita kena ingat pakaian dalam untuk perempuan, dia hendaklah menutup punggung. Pakaian dalam menutup punggung. Baju nak dilabuhkan, bukan ditain, bukan dimasuk ke dalam. Itu tak boleh untuk siswi. Tain untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Itu cara pemakaian. Kalau ikut Aktah 174, pada di sini dia menutup punggung dia. Kalau tengok kat sini, dilabuhkan. Kerana awak bukan model, awak adalah orang pelajar. Jadi kena faham etika pemakaian sebagai seorang pelajar. Tak kira sebagai seorang pelajar siswa ataupun pakaian seorang pelajar siswi, cara etika pemakaian awak. Seterusnya kasut yang tidak dibenarkan. Pemakaian selain daripada hari Isnin, kasut dibolehkan, smart and casual. Selain daripada hari Isnin, kasut dapat di sini, kasut yang dibenarkan. Bukan si pejamban yang ni yang dibenarkan selain daripada hari Isnin. Kalau hari Isnin, semua kena bertutup. Tapi kalau selain daripada hari Isnin, dia berikan kelonggaran sedikit untuk pakaian dia. Walaupun nampak tidak bertutup, tapi smart and casual. Masih lagi nampak kemas dan sopan. Seterusnya, kita berada di sini. Pakaian sasiah selain daripada hari Isnin, kasut yang tidak dibenarkan siswa dan siswi. Yang sebut tadi bukan kasut jamban. Bukan slipper, jamban. Ini bukan jangan masuk office, masuk pejabat UiTM atau masuk dalam kelas, masuk dalam kuliah, pakai slipper macam ni, tak boleh. Memang kena saman terus. Kerana tidak menepati sasiah rupa diri. Ini bersaman terus. Seterusnya, tak boleh. Ini saya sebut tadi slipper jamban, tak boleh masuk. Boleh bawa masuk ke dalam office, dia tak boleh dipakai semasa dalam, you nak masuk dalam office ataupun ke dalam kuliah, bilik kuliah atau dewan kuliah. Pakaian tidak dibenarkan untuk lelaki, pelajar lelaki tidak berkollar, baju yang jarang ataupun tulisan berunsur jenayah ataupun tidak berlengan. Kalau sekarang kita nampak ramai sado, itu hobi, tak ada masalah. Tapi pastikan etika pemakaian adalah berdasarkan kepada sasiah rupa diri, Aktah 174. Yang ni tidak dibenarkan, baju jarang, tidak berkollar, tidak berlengan.
ada unsur-unsur jenayah, hasutan, sabotaj lah, tak dibenarkan sama sekali. Seterusnya kita dapat lihat untuk wanita juga, wanita yang pakaian tidak dibenarkan dapat di sini dengan baju tidak sampai ke para siku, jarang, leher berbaju bentuk V, kain yang tak boleh. Saya sebut tadi kena labuh. Terusnya dapat di sini seluar ketat, t-shirt tidak berkollar, okey, singkat tidak menutup punggung, semua tidak dibenarkan, seksi. Okey, purdah pun tidak dibenarkan. Okey, tudung tak ada masalah, tapi purdah maksud dia awak tutup, nampak mata tak boleh. Akta 74 tidak membenarkan. Okey, ataupun kat sini tiada mami jarum, tak ada sebarang, you tak boleh pakai barang kemas yang melampau. Okey, awak bukan mami jarum, nak pakai semua emas-emas semua simpan. Ini datang nak belajar. Terusnya, tidak dibenarkan siswa berseluar pendek, ketat, koyak, lusuh atau jarang. Dapat dari sini, right? Tak boleh. Masuk dalam kuliah tak boleh pakai seluar pendek. Ingat apa? Okey, gaya rambut yang tidak dibenarkan. Tengok kat sini. Korea sepanjang-panjang yang ada. Awak lelaki. Okey, kemas dan smart. Kalau sepatutnya. Ni tak boleh ni. Semua contoh-contoh. Kebanyakan yang panjang tak dibenarkan. Kalau janggut pun jangan terlalu panjang. Biar kemas, nampak kemas, nampak kacak. Handsome lah. Okey, seterusnya. Kita tengok semasa pemakaian, etika pemakaian sasial rupa diri semasa peperiksaan. Untuk siswa, kita dapat lihat untuk hari Isnin, seluar slack yang ni adalah formal. Kalau saya tengok, awak dapat lihat di situ, yang belah kiri ni, tangan saya yang tunjuk ni. Memakai tie ya. Ada seluar slack, pemakaian ni adalah baju kemeja. Okay, kalau you ada tie, pakailah, nampaklah smart. Kasut kulit berstokin, kasut kulit tutup, bertutup dan juga berstokin. Itu hari Isnin untuk exam. Selasa dan Ahad dapat di sini kasut bertutup, masih lagi kasut bertutup, seluar slack atau kakis dan baju kemeja atau t-shirt berkollar. Itu yang baju biru ni. Okey. Itu untuk Selasa dan Ahad dan juga berstokin. Dan jangan lupa matric card, jangan lupa pamerkan. Terpanjang. Kerana itu akan diperiksa sebelum masuk dalam exam. Jika tidak, awak akan dianggap sebagai ingkar arahan dan boleh dikenakan tindakan. Seterusnya untuk siswi. Untuk siswi Isnin sampai Ahad bagi sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung dan awak tadi, untuk siswi pemakaian baju kurung sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung, baju kurung. Tu awak kena standby baju kurung. Satu yang wajib dipakai. Okey, khususnya semasa tempoh peperiksaan berlangsung. Baju kurung berkasut bertutup dan juga kad matrik jangan lupa untuk pamerkan. Ini adalah etika pemakaian untuk siswi pelajar perempuan sepanjang tempoh peperiksaan berlangsung. Seterusnya, kita lihat tidak dibenarkan di perpustakaan, yang ni etika di perpustakaan pula. Okey, tidak boleh buat bising, tak boleh memekak. Library adalah tempat yang sunyi untuk belajar. So kawal suara anda jangan terlalu tinggi sangat. Ini bukan pasar, ini perpustakaan, hormat. Dan juga awak tak boleh ingkar arahan pegawai perpustakaan. So jangan bersifat biadab. Segala arahan telah ditetapkan, awak kena akur. Seterusnya, kita bergerak kepada jika denda berkaitan dengan jumlah maksimum satu kesalahan RM50. Okey, apa dimaksudkan dengan ni? Contohnya untuk penjelasan lebih jelas. Okey, jika pelajar, kita tengok sini kaedah 6 berkaitan dengan sasial rupa diri. Pelajar melanggar kaedah 6 sasial rupa diri. Contohnya rambut panjang ataupun berseluar ketat atau berseluar jarang. Contoh. Okey, ditambah pula dengan kaedah 25. Okey, tidak memakai kad matrik. Maksud dia dua jenis kaedah yang berbeza. Satu kaedah 6 sasial, satu lagi kaedah 25 tidak memakai kad matrik. So maksudnya dia ada dua jenis kesalahan yang berbeza. Hukuman di setiap satu adalah 50, 50, 100. RM50 untuk melanggar kaedah 6 sasial rupa diri, ingkar. Yang kedua, kaedah 25 tidak memakai kad matrik. RM50 untuk kaedah 6 dan RM50 untuk tidak memakai kad matrik. Maksud dia RM100 maksimum penalti. Okey, satu lagi contoh. Okey, jika kaedah yang sama, di bawah kaedah yang sama, iaitu kaedah 6. Satu, rambut. Yang kedua adalah baju jarang. Tetap RM50. Dia kalau melibatkan kaedah yang berbeza. Kalau sama, tetap RM50. Kalau berbeza, kaedah yang berbeza, yang contoh yang pertama tadi, kaedah 6, satu lagi kaedah 25, so RM50 penalti untuk kaedah 6 dan ada RM50 untuk kaedah 25. Itu maksimum penalti adalah
RM100. Kalau kaedah yang sama, contohnya kaedah 6 rambut berkaitan dengan rambut, atau lagi kaedah 6 berkaitan dengan baju jarang, tetap RM50. So elakkan daripada membuat kesalahan, elakkan. Patuhilah segala arahan telah ditetapkan. Awak seorang pelajar yang cemerlang. Bukan sekadar cemerlang daripada akal fikiran, cemerlang dari segi pendidikan, dari segi akademik, prestasi cemerlang, cemerlanglah juga dari segi cara berfikiran awak. Matanglah, bersifat matang dan profesional. Dan terusnya, tidak akan disaman kalau pelajar tidak pelajar tidak akan disaman kalau pelajar boleh melaksanakan pemantauan secara rupa diri dan pemakaian pelajar dengan segera boleh tegur. Yang ini bergantung kepada budi bicara. Seterusnya, apabila ditegur, awak terus ambil tindakan untuk memperbetulkan kesalahan awak. Dan pengawal pengusahaan boleh memberi amaran sahaja. Kalau dia tegur, pakai metrik, awak terus pakai. Maksud dia, awak selamatlah, taklah kena. Awak hanya diberi amaran saja, tapi tidak disaman. Tak disaman terus. Itu sebabnya awak kena akur. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Awak masuk UiTM, awak kena faham. Awak kena tahu dan faham. Jadi saya kata tahu, dia kena faham. Dan juga hayati. Dan juga patuhi segala arahan yang telah ditetapkan. Dan terusnya, jika disaman, apa patut buat? Bayar saman di pejabat bendahari, saya sebut tadi, dalam tempoh 14 hari dari tarikh kena saman. Contohnya hari ini awak kena saman, so 14 hari itu bermula pada hari ini, bukan besok. Awak kena faham, itu konsepnya. 14 hari dalam tempoh 2 minggu. Anda disaman, dan juga jika gagal bayar, tata tertib penanti. Selagi mana awak tak habis bayar, selagi mana awak tak langsaikan, dia anggap sebagai hutang. Maksud dia, tata tertib penanti. Anda boleh dibicarakan dan dikenakan tindakan yang setimpal. Kerana kegagalan untuk membayar denda, membayar saman. Walaupun telah diarahkan, walaupun telah diberikan tempoh yang cukup, iaitu 14 hari, 2 minggu. Dan terusnya, sekiranya anda disaman, apa yang perlu anda buat? Berhenti apabila disaman, bukan lagi, bukan cabut. Berhenti, stop. Kedua, dengar dengan baik perincian saksian yang dilanggar. Dengar dengan baik penjelasan apakah bentuk kesalahan yang tak anda lakukan daripada pihak yang nak menyaman. Contohnya pada bantuan nak saman awak kena dengar baik-baik. Apa kesalahan awak? Tak faham, tanya. Don't keep silent. Jangan buat faham kalau tak faham. Jangan buat pandai. Jangan buat sombong bodoh. Awak kena tanya kalau awak tak faham. Awak kena tanya kenapa awak disaman, atas kesalahan apa. Dan seterusnya, yang ketiga, mengisi butiran dan maklumat ini dengan tepat borang saman tadi. Jangan menipu, jangan menipu. Dan yang keempat, menandatangani surat saman di ruang yang telah disediakan. Menunjukkan awak bersetuju untuk didakwa dan untuk disaman berdasarkan kepada kesalahan yang telah awak lakukan tadi. Seterusnya, sila hormat pegawai penguasa yang menjalankan tugas. Mereka hanya menjalankan amanah. Awak tak boleh salahkan mereka. Salahkan diri awak dulu. Sebelum nak salahkan orang lain, tengok diri kita dulu. Cermin diri kita dahulu. Kalau awak tak salah, dia takkan saman. Mereka takkan saman. Mereka ada banyak kerja lagi nak buat. Jadi sila hormat dan patuh dengan arahan yang telah ditetapkan oleh penguasa yang menjalankan amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Seterusnya, apabila disaman, jangan, yang pertama, melarikan diri. Saya sebut tadi, stop. Jangan cabut lagi pula. Awak bukan Tom and Jerry. Jangan melarikan diri pula. Jangan, awak ingat apa? Polisentry. Tak ada. Awak kena stop. Berhenti. Jangan larikan diri. Menghalang. Awak tidak boleh menghalang pegawai saman menjalankan tugas. Contohnya, awak biadab. Awak seorang pelajar yang cemerlang, yang cerdik, awak kena tahu saluran yang betul. Jika awak tidak, awak kurang berpuas hati dengan prosedur tersebut. Awak ada cara lain. Tapi bukan bersikap biadab atau melawan apabila kesalahan dibacakan. Tak faham, tanya dengan cara berhemah. Dengan cara yang berakhlak. Yang ketiga adalah di sini mengisi maklumat diri dengan salah. Tak boleh. Contohnya awak menipu, tak boleh. Isi borang tu dengan butiran yang betul dan lengkap. Dan juga awak tidak boleh juga mengeluarkan kata-kata kesat. Itu maksud jangan biadab. Terhadap pegawai saman, sama ada satu disaman, maksud dia secara berhadapan. Masa awak isi borang tu, awak maki dia, tak boleh. Ataupun kemudian balik hostel, lepas tu mencarut, maki.
Menggunakan laman sesawang, Facebook contohnya, Twitter, Instagram untuk meluahkan rasa tidak puas hati itu tak boleh. Kan saya sebut tadi, kalau tak puas hati, ada saluran yang betul. Tanya dengan berhemah. Luahkan dengan cara yang betul, yang berhemah. Banyak saluran lagi. Okey, terusnya. Okey, dibenarkan bagi rayuan, kita di sini kepada panel rayuan. Okey, siapakah panel rayuan? Contohnya awak diberikan tempoh 14 hari, awak boleh merayu. Okey, rujuk kepada HCA jika berkaitan akademik dan juga boleh rujuk kepada pihak HCP. Okey, mengetahui siapakah panel rayuan yang telah dipilih. Bergantung kepada kesalahan. Terusnya, okey, bayaran saman selepas dapat rayuan sekiranya telah membuat rayuan dan ada pengurangan, ada diskaun. Okey, bayaran perlu dibuat dalam tempoh 14 hari sama setelah mendapat pengurangan tersebut daripada tempoh mendapat rayuan pengurangan tersebut. Okey, dengan itu saya rasa saya dah selesai menjalankan tugas saya untuk berkongsi dengan anda semua berkaitan dengan taklimat Al-Kahf 74 dan saya harap awak mendapat kefahaman dan juga ketahuan terhadap apa yang telah saya sampaikan. Yang saya harap awak bukan setakat tahu, awak kena faham dan juga hayati dan patuhi segala undang-undang yang telah ditetapkan. Kerana tujuan undang-undang dibuat, tujuan akta ini dibuat adalah untuk memastikan keharmonian dan juga keselesaan sepanjang anda berada menjalani proses sebagai seorang pelajar sistem pembelajaran di UiTM, khususnya UiTM Canggah Melaka. Dan saya harap awak dapat menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Harap datang dengan harapan, pulang dengan kejayaan, insya-Allah. Kerana awak semua adalah permata harapan mak ayah awak. Bukan setakat untuk family awak, tapi juga untuk harapan anak bangsa, pelapis generasi masa depan. InsyaAllah, jika ada sebarang persoalan ataupun ingin mendapatkan maklumat lanjut, jangan risau, awak boleh hubungi pihak HCA, pihak HCP ataupun pihak Jabatan Undang-Undang ataupun saya sendiri untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan sahih. Okey, dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Terima kasih.